Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu masa depan e-sport di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli dan saya adalah Muhammad Nur Badiun Zaman bernombor A177578. Saya akan memulakan pembentangan kali ini dengan pengenalan terhadap e-sport. Apa itu e-sport? Secara definisinya, istilah e-sport merangkumi asas penting dari segi dunia digital dan teknologi yang dibangunkan di pasaran pengguna. Dengan kata lain, e-sport adalah sukan elektronik. E-sport juga boleh digunakan untuk sebarang jenis permainan digital yang kompetitif tanpa mengira format dan tema tertentu. E-sport Malaysia. Apa itu e-sport Malaysia? E-sport Malaysia ditubuhkan pada tahun 2014 dengan sokongan daripada Felda dan Asus Malaysia. E-sport Malaysia ditubuhkan dengan tujuan untuk menaik taraf e-sport di Malaysia dan mempunyai visi untuk membawa nama e-sport bertaraf dunia. Yang seterusnya adalah permainan e-sport. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak permainan dalam sukan e-sport iaitu Dota, PUBG dan Valorant. Selain daripada ini, banyak lagi senarai-senarai permainan yang dapat kita tahu melalui media masa. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan sambung untuk bahagian perbincangan di mana saya akan menerangkan pandangan saya tentang masa depan e-sport di Malaysia. Menurut saya, masa depan e-sport di Malaysia sangat cerah di mana kita dapat lihat ramai anak muda kini mula menceburi bidang e-sport untuk dijadikan sebagai kerjaya. Hal ini sedikit sebanyak mengurangkan gejala sosial yang tidak bermanfaat. Masyarakat kini lebih terbuka dalam bidang e-sport kerana dunia e-sport kini telah diperlihatkan dengan lahirnya ramai insan-insan yang berjaya memulakan kerjaya mereka dari dunia e-sport. Antara salah seorang pemain e-sport yang kini melonjak naik namanya menjadi gamer yang berjaya dengan memulakan kerjayanya dalam dunia e-sport, Fredo Sameon merupakan salah satu gamer yang menceburi bidang e-sport dari awal kerjayanya lagi. E-sport pertama yang disertainya adalah Mobile Legends. Seterusnya mengembangkan kerjayanya sebagai seorang gamer dengan beralih kepada e-sukan PUBG Mobile. Satu demi satu kejayaan yang diraihnya dalam bidang e-sukan ini sehingga namanya kini tidak asing lagi di mata dunia. Selain itu juga, perubahan yang diperlihatkan dalam dunia e-sport ini secara tidak langsung sedikit sebanyak memberi kebaikan kepada masyarakat dan negara. Nama saya Nur Alia Natasha, Sekretari, nombor matrik A174723. Saya akan menerangkan tentang kebaikan e-sukan terhadap belia. Yang pertamanya, menjana pendapatan lumayan, hasil daripada gaji atau hadiah kemenangan yang diperolehi. Pada masa kini, e-sukan banyak menarik perhatian syarikat besar dari seluruh dunia untuk memberi penajaan. Secara tidak langsung, apabila semakin tinggi penajaan yang diterima, makin tinggi dan banyak nilai hadiah kemenangan yang akan diperolehi dan seterusnya meningkatkan reputasi e-sukan. Yang seterusnya dapat memanjangkan kerjaya ke peringkat yang lebih tinggi. Seseorang pemain tidak hanya menjadi pemain, malah mereka juga boleh meningkatkan kerjaya mereka ke tahap yang lebih tinggi, seperti menjadi jurulatih, pengurus pasukan dan juga salah seorang individu penting di belakang tabir. Yang ketiga, dapat menambah ilmu pengetahuan seseorang. Permainan video ini dilihat sebagai satu medium perantara yang mampu menarik minat seseorang untuk belajar. Jadi, melalui e-sukan ini, seseorang pemain dapat mempelajari kemahiran seperti kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran membuat keputusan dalam masa singkat dan juga kemahiran bekerja dalam pasukan. Pada hari ini, permainan dalam talian sering menjadi pilihan anak-anak muda untuk memperolehi sumber pendapatan tersendiri. Malahan, terdapat juga individu yang menjadikan e-sukan ini sebagai kerjaya atau full-time game player seperti Solos. Hey guys, saya Solos. Jadi, bagaimana ingin memperolehi sumber kewangan menerusi e-sukan ini? Jom kita ketahui dengan lebih lanjut. Bagi memperolehi pendapatan ini, gamer-gamer di luar sana haruslah mahir untuk mencari peluang dan ruang seperti menggunakan platform yang bersesuaian seperti Facebook untuk melakukan streaming, YouTube untuk mengupload dan memperolehi pendapatan menerusi tontonan penonton dan TikTok. Selain itu juga, individu di luar sana juga haruslah menyertai kejohanan yang dianjurkan sama ada di peringkat daerah, negeri
universiti dan banyak lagi. Pendapatan menerusi YouTube dapat diperolehi melalui jumlah viewer yang tercapai, manakala pendapatan di Facebook dapat dimanfaatkan oleh gamer menerusi style yang diberikan oleh penonton. Jadi, begitulah gamer-gamer tersohor menghasilkan pendapatan tersendiri. Jadi, pada pendapat saya berharap individu di luar sana juga haruslah mencuba nasib mereka untuk mencuburi dalam bidang isukan. Kerana apa? Keperluannya hanya melibatkan teknologi. Malahan, menggunakan telefon pintar juga boleh menghasilkan konten-konten yang menarik dan menarik minat penonton dan seterusnya menjana ekonomi, iaitu sumber pendapatan tersendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Nur Aimanuddin Haikal bin Muhammad Rizal yang bernama metrik A175753. Saya akan menyimpulkan apa yang dibentang oleh rakan-rakan saya. Kini, sudah jelas bahawa isukan mempunyai peluang dan ruang kepada anak-anak muda dan golongan belia untuk terus gemilang pada masa hadapan. Jika kita hanya pandang pada aspek negatif dalam isukan, ini tidak memberi satu pembukaan yang baru dalam bidang kerjaya pada masa kini. Jika dilihat pada masa kini, isukan sudah melahirkan bakat-bakat baru sebagai atlet ruang maya yang atau dikenali sebagai Solos, Fredo dan lain-lain. Dan atlet-atlet tempatan kita ini dikatakan hampir setanding dengan atlet-atlet isukan pada peringkat global.